Ada garis panduan yang perlu diikuti. Saya sini lah. Ada dalam ni. Boleh rujuklah. Kita boleh lebih sikit tak pasal garis panduan yang akan ditetapkan oleh kerajaan negeri? Garis panduan ini kita wujudkan setelah kita mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan juga perbincangan dengan agensi-agensi di bawah kerajaan negeri, termasuklah dengan pihak mufti dan pelbagai dan sebagainya. Apa yang pentingnya ialah ianya adalah suatu garis panduan yang wajar diikuti oleh semua pihak, sama ada dalam aspek sukan ataupun hiburan dan apa juga aktiviti di peringkat PBT yang dilakukan. Ianya bukan suatu enactment ataupun langkah undang-undang yang dikenakan kepada mereka. Tidak ada sebarang hukuman dari segi undang-undang terhadap apa jua pelanggaran kepada dasar garis panduan ini. Cuma apabila mereka tidak sebarang permohonan kepada pihak-pihak yang berkaitan sama ada sukan ataupun PBT ini yang tidak mengikut pada garis panduan ini, ianya harus dah ditambah baik supaya mengikut panduan yang telah kita tetapkan. Saya rasa perkara yang berkait dengan garis panduan ataupun etika-etika ini adalah satu perkara yang biasa. Mana tidak ada tempat di atas dunia ini yang tidak ada keperluan mewujudkan etika-etika. Hatta di negara barat sendiri, pergi ke stadium tengok bola pun ada etika dia, ada garis panduan dia. Pergi ke kolam renang pun ada etika dia di negara-negara maju. Nak masuk kerja pun, di kilang ke, di pejabat ke, semua ada garis panduan masing-masing. Jadi tidak pelik bagi sebuah negeri yang ingin menjaga masalah yang lebih besar di kalangan rakyatnya untuk mempunyai suatu garis panduan. Kerana tanggungjawab sebuah kerajaan ialah untuk memastikan rakyatnya terpelihara, rakyat awam yang ramai ini terpelihara dan jauh daripada sebarang masalah-masalah yang ada yang boleh mengganggu-gugat keharmonian masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi ini antara objektif yang besarnya. Selain daripada melakukan pendidikan, mendidik masyarakat supaya dalam apa jua perkara yang mereka lakukan, sama ada urusan peribadi, sama ada urusan bersukan, urusan yang lain-lainnya, haruslah mengikut panduan yang telah ada di dalam diri mereka. Jadi kalau macam sebarang acara yang kena permohonan dan kemudian garis panduan. Ya, garis panduan. Melibatkan yang bukan Islam bagaimana? Ada function tu? Dia yang bukan Islam, kita tak bukan Islam ni, dia tak terikat mana ada peraturan-peraturan melibatkan syariat. Tapi apabila melibatkan awam, dia kadang-kadang dia kena ikut peraturan sama je. Tapi ia masih lagi bukan dalam bentuk hukuman ataupun pendakwaan dalam kes apa jua kes. Kita kepada yang bukan Islam, kita tengok kes to kes basis apa yang sebenarnya setakat mana berlaku ketidakpatuhan pada garis panduan itu. Dan seperti yang saya kata tadi, tidak ada sebarang hukuman, cuma kita boleh bincang dan duduk dan kita memberi penjelasan di mana perlu. Kalau bergantung kepada aktiviti apa. Kalau berkait dengan program-program di tempat yang berkait dengan PBT lah, agensi-agensi dan jabatan-jabatan yang berkaitan. Mana yang di bawah sukan, jabatan sukan, pelancongan dan sebagainya, itu adalah di bidang kuasa masing-masing. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri semua, mereka ini sudah mengetahui keadaan ini dan mengambil tindakan sewajarnya di bawah agensi ataupun jabatan di bawah masing-masing. Macam mana kalau macam hiburan di tempat-tempat awam, macam di Pasar Nita sebagainya? Di mana? Macam di Pasar Nita ke? Sama. Semua tempat lah. Semua tempat. Ya. So maknanya syarat ni garis panduannya akan dibekalkan kepada pihak kuasa apabila ada permohonan itu. Ya gitu. Dan mereka boleh merujuk untuk dia buat pertimbangan bagaimana mereka nak sesuaikan dengan keperluan garis panduan. Yang ni ada efek tak kepada usaha kerajaan negeri nak introduce budaya tradisional tempatan macam kulit mayang kepada pelancong-pelancong di luar? Apa yang disebut sebagai ulit mayang contohnya itu adalah secara umum bila kita tengok apa sebenarnya di dalam itu dan apa yang boleh dan tak boleh. Jadi tidak boleh untuk saya kata yang ini tak boleh, yang ini boleh, bergantung kepada konten itu sendiri. Jadi termasuk cara pelaksanaannya, cara performancenya,
pakaian itu berkait dengan garis panduan juga. Ada garis panduan juga. Dan kepada siapa nak di-perform dia tu, audionya macam mana. Jadi dia tidak semudah saya kata yang ni boleh, yang ni tak boleh gitu. Ada perincian-perincian. Sebab itu pada saya, kita jangan bermula dengan tak boleh dahulu. Kita bermula cari jalan bagaimana untuk membolehkan aktiviti kebudayaan ini tidak ada halangan dengan syarat mengikut garis panduan-garis panduannya. Bukan bermula dengan tak boleh, lepas tu kita semua negatif, tidak begitu. We try to our best to make it semua itu dapat berjalan. Buku garis panduan ni ada diedarkan di mana-mana tak? Ya, akan bagi kepada jabatan-jabatan dulu lah. Lepas tu kita akan beri penjelasan kepada semua mereka. Termasuk dengan konsep selari dengan apa indahnya hidup bersyariat. Semua jabatan akan terlibat. Sukarelawan syariat tu ada berapa orang sekarang? Tak tahu berapa? Sekarang ni dia sebenarnya berdasarkan Korea lah ataupun masjid. Dia ada dua, satu pengakuasa yang memang bertugas dengan jabat agama. Dia lebih kurang 100 orang. Dia ada bidang kuasa dia lah. Sukarelawan ni sebagai pembantu lah yang melibatkan Korea apa. Antara fokus kita supaya ajak masyarakat ni sembahyang jemaah lah antaranya. Itu dia ada lelaki, ada perempuan apa sebagainya. Sekarang ni lebih kurang 500 orang yang sudah berdaftar. Ya sama lebih kurang lah. Tapi kita dah bagi taklimat apa yang boleh. Ya, ada SOP dia dan mereka itu ada etika-etika yang perlu dipatuhi. Bukan penghukum dalam masyarakat tetapi untuk peranan memberi pendidikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada berlakunya sebarang ketidakbaikan. Tadi ditetapkan tak setiap syariah tu ada berapa sukarelawan? Dia biasa kita ambil 4 orang satu Korea. Satu Korea ni mewakili satu masjid lah. Satu kampung Radang, 3 kampung ada satu masjid, 2 lelaki, 2 perempuan. Saya rasa kita harus faham, kita kena lihat dalam objektif yang lebih besar, iaitu partisipasi masyarakat yang sama-sama menjaga kesejahteraan dalam masyarakat. Bukan tanggungjawab kerajaan saja, tapi apabila kita melibatkan karya, melibatkan komuniti di bawah orang kampung dan sebagainya, mereka merasakan bahawa ini juga sebahagian daripada tanggungjawab mereka untuk menjaga kesejahteraan. Itu adalah satu positif efek yang kita ingin sampaikan ke bawah. Bermula dengan perkara ini dan mungkin kalau kita tengok kesan kepada masyarakat itu baik, kita boleh kembangkan dengan apa juga aktiviti-aktiviti lain yang boleh masyarakat di bawah terlibat supaya mereka merasakan bahawa membangunkan negeri ini bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata tapi tanggungjawab semua pihak.